Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam Pendidikan Khas Tingkatan 2. Hari ini merupakan hari pertama kita mulakan kelas Pendidikan Islam ni. Jadi cikgu harap semua bersedialah untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini kan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk berkaitan dengan pergaulan. Pelihara pergaulanmu. Okey, sebelum kita masuk tajuk yang akan kita belajar ni, okey, terlebih dahulu cikgu nak kamu seperti biasa tolong salin isi kandungan pada buku teks kamu ni. Dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2, bahagian kandungan tu tolong salin semua tajuk yang akan kamu belajar untuk tahun ni. Ada lebih kurang, tak banyak, ada lebih kurang dalam 15 tajuk. InsyaAllah kamu boleh habiskan. Kalau kata kalau kata PKP ke apa ke sekolah ke, insyaAllah kita boleh habiskan sampai semua tajuk yang kita akan belajar ni kan. Okey, lepas kamu dah habis buat salin kandungan, kemudian kita akan masuklah ke tajuk kita hari ni. Cikgu tak mula dengan unit 1 lagi. Cikgu mula dengan unit 4 sebabnya unit 1 berkaitan dengan ayat bacaan. Ayat bacaan ni cikgu kena ajak kamu sendiri secara bersemuka. Susah cikgu nak ajak secara dalam video. Jadi untuk hari ni kita mula dengan unit 4 muka surat 17. Masing-masing ada buku kan, jadi boleh tengoklah muka surat 17. Okey, muka surat 17. Okey, ini muka surat 17 unit 4 pelihara pergaulanmu. Okey, ini berkaitan dengan ayat kefahaman. Okey, surah Al-Nur ayat 31. Okey, jadi kat buku ni dia tak sertakan ayat, tapi kamu boleh carilah dalam Al-Quran, dalam internet pun ada yang ayat 31 surah An-Nur ni. Apa dia ayat dia? Yang ni adalah maksud ayat tersebut. Okey. Cikgu ada sediakan slide PowerPoint. Senang, lebih mudah kamu nak faham guna slide. Kalau pada buku ni mungkin kamu susah sikit nak faham. Okey, jadi lepas kamu tengok video ni, tolong salin nota dalam buku latihan. Buku latihan yang mana? Buku latihan panjang yang tebal. Yang panjang yang tebal tu adalah untuk pendidikan Islam. Okey. Kita masuk ke slide. Okey. Pelihara pergaulanmu. Okey. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyatakan intisari ayat 31 surah An-Nur, menyatakan kepentingan memelihara batasan pergaulan dan dalam Islam. Dalam Islam. Pergaulan dalam Islam. Yang ketiga, menyatakan kesan buruk akibat tidak memelihara batasan pergaulan, dan keempat, menjelaskan contoh pergaulan menurut Islam. Okey. Ini adalah intisari maksud ayat surah An-Nur ayat 31. Okey, kat sini cikgu baca. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya,
Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mentua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, dan anak saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam, atau hamba mereka, atau orang gaji daripada orang lelaki yang lebih tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui orang perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Okey. Ayat ini menerangkan batasan-batasan pergaulan bagi dia lebih fokus pada perempuan. Contoh ayat ini dikata, kalau ayat ini kata antara batasan yang pergaulan yang perlu perempuan titik beratkan, pertama, menundukkan pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram bagi mereka. Contoh sepertinya perempuan pandang lelaki, tak boleh. Kalau tak ada keperluan, tak boleh, kita saja pandang. Kalau kadang-kadang kan kita jumpa dengan contoh dengan lelaki kan. Mana-mana lelaki ke perempuan kan. Terjumpa ke atau perempuan ternampak seorang lelaki ternampak perempuan. Dia tengok, uish, perempuan tu cantik lawa. Kan? Pandangan pertama tak apa lagi. Kalau kedua kita kalih, maksudnya dah jatuh situ satu dosa lah kan. Sebab kita tidak menundukkan pandangan kita. Dan kedua, memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Yang zahir padanya ini adalah untuk perempuan. Yang zahir padanya maksudnya kalau kalau contoh pakai gelang kan, gelang kat tangan tak apalah, dekat pergelangan tangan perempuan tak aurat. Tapi kalau kata sampai ke atas, sampai ke dah siku tu, yang tu dah aurat. Okey, sama juga dengan pakai rantai leher. Rantai leher kalau dah sememangnya aurat lah, tak boleh diperlihatkan pada orang awam. Tapi kalau kata untuk suami kita, ayah kita, adik-adik kita, boleh, tak ada masalah kan. Okey, dah hendaklah mereka melabuhkan tudung kepada kepala ke paras dada mereka. Yang ni tak semestinya cikgu kata ni tudung labuh, tapi menutupi dada. Okey, kemudian yang kotak yang nombor 4 tu, perhiasan yang boleh, golongan yang boleh diperlihatkan perhiasan tubuh perempuan. Lepas tu kemudian yang kelima, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang perhiasan yang mereka sembunyikan. Yang ni apabila perempuan tu pakai gelang kaki, khususnya gelang kaki lah, gelang kaki kan. Kemudian dia pasang loceng, dia pukul loceng kat gelang tu, semata-mata nak tarik minat lelaki. Jadi tak boleh, tak boleh pakai, bukan tak boleh pakai gelang kaki boleh pakai, tapi tak boleh pakai loceng, tak boleh ada benda yang berbunyi. Perempuan tak boleh pakai barang benda yang berbunyi, tak boleh. Kalau jalan kaki, kalau kita berjalan sekalipun, kalau sengaja nak menghentak kaki dengan kuat supaya orang lain tengok, pun tak boleh, haram. Okey, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Okey. Kita masuk pada intisari ayat 31. Intisari itu maksudnya pengajaran ayat 31. Okey. Nombor 1 dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wanita yang beriman supaya menjaga kehormatan diri, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, menahan pandangan mata dan melabuhkan kain tudung hingga ke dadanya, menutup aurat lah, maksudnya menutup aurat. Okey. Itu adalah 4 perintah Allah kepada wanita yang beriman, kepada kaum wanita. Seterusnya, nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala melarang wanita menampakkan perhiasan kecuali kepada bapa, suami, bapa mentua,
anak mertua, anak tiri, hamba, wanita Islam, kanak-kanak lelaki, anak saudara, adik-beradik lelaki dan orang gaji lelaki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Selain pada tu, tak boleh dinampakkan perhiasan. Apa yang dimaksudkan dengan perhiasan ni? Pertama sekali adalah satu, aurat. Kedua adalah benda yang perhiasan wanita seperti macam rantai, gelang, pasu dan sebagainya lah. Yang wanita pakai untuk berhias untuk suami dia, untuk bapa dia, tapi tak boleh diperlihatkan pada orang luar. Okey. Seterusnya kita masuk kepentingan memelihara batasan pergaulan dalam Islam. Kenapa kita kena jaga batasan pergaulan? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, tetap kena jaga batasan pergaulan. Pergaulan ni bukan saja melibatkan perempuan, tapi juga melibatkan lelaki. Perempuan ni memang dia banyak benda dia kena jaga. Maksudnya dia kena jaga aurat dia. Dia tak boleh nak cakap kuat sangat. Dia tak boleh nak bergelak terbahak. Dia kena jaga kesopanan dia. Lepas tu tak boleh buka aurat. Aurat sentiasa kena jaga. Tak boleh berpakaian yang ketat. Tak boleh pakai yang terlampau jarang, terlampau nipis. Tak boleh macam-macam lah yang perempuan kan. Tapi dari segi pergaulan ni maksudnya interaksi kita lelaki dengan perempuan ni ada juga batas. Walaupun lelaki sekalipun ada batas dengan perempuan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey. Contohnya macam dia kata sini nombor 1, dapat menjaga maruah dan kehormatan diri. Ini apabila kita menjaga pergaulan kita dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan. Maksud menjaga pergaulan ni maksudnya menjaga batas lah. Tidak melampaui batas. Kalau nak bercakap dengan perempuan pun masih menundukkan pandangan mata. Lepas tu bila nak bercakap dengan perempuan tu ada orang yang ketiga, yang teman, bukannya berdua-duaan. Macam itulah contoh pergaulan yang dibenarkan dalam Islam lah, antara lelaki dengan perempuan. Yang kedua, dapat mengelakkan fitnah. Yakni apabila kita jaga batas kita dengan perempuan, kita dapat elak fitnah. Jangan sesekali kita menghampiri fitnah. Ketiga, dapat mengelakkan kes zina. Kes zina. Sekarang ni terlampau banyak kes zina, sebab kita tak menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang perempuan pakai pakaian terlampau seksi. Lepas tu yang lelaki pula tak menjaga batas dengan perempuan. Tak jaga langsung lah. Tak kisah, bersentuhan lelaki dengan perempuan, ke hulu ke hilir dengan lelaki dan perempuan. Tak ada rasa malu langsung untuk nak jaga batasan diri kan. Okey, yang keempat, mewujudkan hubungan harmoni sesama manusia. Okey, bila mana kita menjaga batas kita masing-masing, orang lain pun akan rasa senang sebab tak berlaku kes zina, tak ada kes gejala sosial dan sebagainya. Orang pun akan rasa selesa dengan kita kan. Orang tahu kita ni baik, yang kita tak buat benda-benda yang tak elok. Jadi orang pun mahu berkawan kita dan hubungan tu terpelihara lah. Okey, yang kelima, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang keenam, mendapat pahala dan meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Yang ini kepentingan bila kita menjaga batas pergaulan antara dalam Islam lah, mengikut Islam lah. Contoh lain batasan pergaulan ni, contohnya lelaki dengan perempuan tidak boleh berdua-duaan. Bila ada berdua-duaan tu, kalau boleh kalau terpaksa sangat, pastikan tempat yang laluan orang boleh nampak, jadi tak timbul isu dan fitnah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk pada akibat tidak memelihara batasan pergaulan. Apa akan jadi kalau kita tak jaga batas kita kan, tak jaga pergaulan kita dengan orang lain. Macam-macam lah sekarang ni pun dah macam-macam benda terjadi kan.
Yang pertama, maruah diri tercemar dan hilang kehormatan diri. Yang ni yang membawa pada banyak sangat gejala sosial sekarang ni. Yang anak luar nikah, lagi apa, lepas tu yang kes bunuh diri dan sebagainya sebab maruah diri dah tercemar. Dah hilang kehormatan diri. Dah tak ada dah bila kita terlampau bebas sangat, kita dah tak rasa malu. Kita akan buat benda yang tak elok. Okey. Fitnah akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Kadang tu jangan kita salahkan orang sebab orang duk fitnah kita sebagainya. Tapi kita kena fikir sama. Mungkin yang ni ada sebab kita sendiri. Kita tak jaga kita punya batasan. Kita main bedai cakap-cakap dengan orang kan. Anak orang pun duk sentuh sana sentuh sini, duk keluar dengan orang lain kan. Tanpa yang ada ikatan yang sah tu, tak boleh lah kan. 3. Maksiat berleluasa. Kena ingat bila mana lelaki dengan perempuan ni berdua-duaan, akan ada pihak yang ketiga yang kita tak nampak tapi kita tahu ada. Yang ketiga ni lah yang akan buat menghasut kita untuk buat benda-benda yang tak elok. Yang maksiat ni, yang berleluasa ni lah. Okey. Keempat, hubungan tetangga sama jiran tetangga. Hubungan tegang bersama jiran tetangga dan juga dan masyarakat. Bila mana kita ni duk buat benda yang tak baik, orang pun akan pandang serongan kat kita. Orang tak nak dekat pun dengan kita. Orang kata dia ni macam sampah masyarakat. Jadi dia tak mau. Dia orang tak mau dekat dengan kita. Jadi kita pun yang tak selesa. Dia orang tak selesa kita, kita lagi tak selesa dengan diorang. Lepas tu yang kelima, hidup dalam kesusahan, murung dan sedih. Yang ni sebabnya kita jauh pada rahmat Allah. Kita duk buat benda yang berdosa, sebab tu kita jauh pada rahmat Allah. Dan yang keenam, tiada keberkatan dalam kehidupan. Tiada keberkatan dalam kehidupan. Sebabnya kita melakukan apa yang Allah larang. Kalau kata kita nak Allah berkat hidup kita, jadi kita kena ikutlah apa yang Allah perintahkan. Okey, seterusnya kamu tengok buku teks kamu. Tengok buku teks balik. Muka surat 20. Okey, dalam ni dia kata contoh pergaulan dalam Islam. Cuba tengok. Dia bagi gambar saja tapi kita boleh faham lah kat sini kan. Yang pertama sekali tengok gambar ni. Apa yang kamu dapat tengok kat gambar ni kan? Lelaki duduk belah lelaki, perempuan duduk belah perempuan. Tak ada pergaulan yang kata bercampur lelaki, perempuan dan sebagainya. Lepas tu ini maksudnya tiada campuran lelaki dan perempuan lah. Itu yang dimasukkan dengan gambar ni. Lepas tu seterusnya ini pun sama. Lelaki dengan perempuan dia terpisah. Dia tidak duduk sekali. Menjaga pergaulan, menjaga batasan. Tidak bercampur lelaki dan perempuan. Kemudian yang ni, walaupun perempuan bermain bola, bermain sukan apa semua, tapi tetap menjaga aurat. Berpakaian labur, berpakaian yang longgar, tudung labur dan sebagainya. Kemudian yang ni, yang nombor 4 ni, bila nak bercakap antara lelaki perempuan, pastikan ada orang yang ketiga. Tidak bercakap berdua-duaan. Tidak bercakap di tempat yang sunyi. Yang ada cakap pun dalam perpustakaan. Maksudnya tempat ni ramai orang. Orang akan selalu datang. Jadi tak menimbulkan fitnah. Okey, seterusnya kat sini. Okey, kita akan masuk apa yang cikgu nak kamu buat sekarang ni. Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu salin nota. Tolong salin nota. Okey, ayat ni kamu tak payah salin. Masuk ayat ni kamu tak payah salin sebabnya ada dalam kursus seterusnya. Kamu salin intisari ayat 31 surah An-Nur. Dan ni salin.
Kemudian salin yang kepentingan memelihara batasan pergaulan dalam Islam dan juga akibat tidak memelihara batas pergaulan. Salin 3 benda tu saja, 2 muka surat tu saja kamu perlu salin, jadi tak payah buat. Kemudian padankan pakaian, buat latihan ni lah. Padankan pakaian yang menepati syariat ketika berada di luar rumah. Bagi lelaki dan juga perempuan, mana yang pakaian yang patuh syariat? Okey, yang tu saja untuk hari ni. Okey, tapi nanti cikgu akan bagi juga satu lagi latihan. Latihan lain cikgu akan hantar dekat kamu. Kamu kena salin latihan tu dalam buku latihan kamu dan jawablah. Lepas kamu tonton video, kamu salin nota, kamu buat latihan yang dalam kutas, tolong buat latihan yang cikgu bagi. Okey, kalau tak ada apa, sekian saja cikgu punya kelas hari ni. Kalau ada apa-apa masalah dan soalan ke, boleh telegram cikgu. Tapi jangan lambat-lambat sangat. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.